Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak tengok racun serangga berdasarkan IRAC. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, hari ini kita akan bincang pasal racun serangga. Dan kita akan rujuk pada IRAC. Okey, sekarang ni sahabat pergi ke Google, kemudian type IRAC, kemudian kita akan search. Okey, kemudian sahabat ambil yang pertama ni, Insecticide Resistant Action Committee. Klik yang ini. Okey, kemudian sahabat pergi kat bawah ni sekali. Okey, kita akan tengok pada mode of action lah. Okey, untuk lebih detail pasal mode of action ni, sahabat turun kat bawah ni. Kemudian ambil yang download yang ini. Okey, yang ini. Tutorial on MOA mechanism. Okey, ada 74 slide. Ini yang detail lah bagaimana mode of action racun serangga tersebut. Okey, sekarang ni kita pergi ke sini. Okey, mode of action. Untuk kita lihat mode of action lah, cara tindakan racun serangga tu. Okey, kemudian tekan browse classification. Okey, dalam ni sebutan saya sebab dia bahasa Inggeris. Kalau salah tu tak apalah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya MOA yang utama ada 5. Yang pertama kita tengok kat tepi ni. Yang pertama nerve and muscle. Yang ni paling banyak lah. Kebanyakan racun serangga yang terkini dia fokus pada nerve and muscle. Okey, kemudian nerve and muscle ni dia sebenarnya lebih kepada keracunan perut dan juga menyebabkan muscle spasm, iaitu cramp. Seterusnya kecelaruan pergerakan daripada serangga, lumpuh, mati, kemudian dia akan menghentikan nafsu makan yang menyebabkan serangga tu kelaparan dan kemudian akan matilah. Okey, ini yang nerve and muscle. Dia akan serang saraf dan juga otot pada serangga. Okey, yang kedua kita ada MOA yang kedua, iaitu growth. Growth ni yang peringkat telur, peringkat awal serangga lah. Telur, larva, pupa ataupun telur nim. Okey, ini yang bahagian perkembangan ataupun kita panggil juvenile lah. Okey, untuk growth ni dia fungsi racun ni akan menyebabkan perkembangan telur tu akan jadi terencat, larva ataupun nim akan jadi cacat lah, kemudian pupa menjadi tak matang. Okey, kemudian dia akan jadi mati, lemah dan cacat. Okey, ini fokus pada MOA growth lah. Biasanya yang kita panggil exoskeleton yang ada pada serangga tu, yang mengandungi, yang terdiri daripada chitin. Okey, dan racun ini akan mengawal bahagian chitin ni lah. Okey, khususnya respiration. Respiration ni dia isyarat ataupun elektron, pengangkutan elektron yang membolehkan serangga membuat tenaga, menghasilkan tenaga untuk bergerak ataupun melakukan aktiviti lah. Jadi apabila racun ini menyerang bahagian respiration ni, dia akan menyebabkan serangga itu jadi lumpuh lah dan akan mati. Dan sel yang mengawal respiration untuk serangga ni biasanya mitokondria.
Okey, mitokondrial ni dia akan menghantar isyarat. Okey, dia akan mengubah daripada lemak ataupun gula menjadi tenaga lah. Kemudian dia akan menghantar elektron transport dalam bentuk ATP. Kemudian racun akan mengganggu sistem ATP itulah. Okey, yang menyebabkan serangga jadi lumpuh. Kemudian kita ada midguard dan unknown ataupun non-specific. Sekarang ni kita akan fokus pada 3 yang ini. Dan kita akan cek pada racun serangga yang biasa sahabat guna lah. Okey, kita akan pergi ke grup pertama. Okey, grup pertama daripada grup 1A, acetylcholinesterase inhibitor. Okey, yang pertama yang biasa sahabat guna 1A, carbamate. Yang ni sahabat boleh cek lah. Okey, carbamate yang biasa sahabat guna ialah Carbaryl. Okey, Carbaryl ni dia racun sentuh. Jenama dia CH Carbaryl 85. Kemudian carbofuran. Okey, carbofuran ni dah diharamkan iaitu furadan. Kemudian kita ada carbosulfan. Carbosulfan ni jenama contoh dia Madel 21.5 racun serap. Kemudian kita ada apa lagi dalam grup carbamate ni. Okey, 3 tu aja yang biasa sahabat gunalah. Okey, seterusnya kita pergi ke grup 1B, organophosphate. Okey, organophosphate yang biasalah sahabat guna yang ini chlorpyrifos. Okey, chlorpyrifos ni dia ada dalam campuran racun 505 iaitu racun sentuh. Okey, kemudian ada juga dimethoate. Okey, dimethoate ni racun sentuh dan juga serap. Dia punya contoh racun ialah Dimet 40. Okey, seterusnya Fenthion. Okey, Fenthion ni dia punya racun sentuh dan juga keracunan perut. Okey, jenama contohnya Split 50. Okey, ini dalam grup organophosphate 1B, grup 1B. Okey. Kemudian kita pergi ke grup 2 Grup 2 gabagate chloride channel blockers. Okey, kemudian kita pergi tengok yang 2B, grup 2B, phenylfirazole ataupun fipronil. Okey, yang ini sahabat biasa guna fipronil. Okey, fipronil ni jenama contoh dia Regen. Daripada Bayer lah. Okey, Regen ni fipronil racun serap. Okey, dan dia special sikit pasal fipronil ni sebab kalau kita ambil contoh anai-anai, kalau terkena pada seekor anai, dia tak akan mati terus, tapi dia akan bawa balik ke sarang utama dia. Kemudian dia akan boleh membunuh seluruh koloni lah. Okey, ini kelebihan fipronil. Okey, kemudian kita pergi ke nombor 3. Okey, nombor 3 ni banyak juga ni yang sahabat selalu guna ni, sodium channel modulators. Okey, 3A pyrethroid dengan pyrethrin. Okey, sekarang ni kita tengok Okey, ini yang biasa sangat ni. Biasa kita akan jumpa ni. Pertama, sahabat akan guna beta cyflutrin jenama contoh dia, jenama dagangan dia Solomon. Okey. Kemudian yang kedua, lambda cyhalothrin. Okey, ni pun banyak juga. Okey, dia dalam grup yang sama 3A. Pyrethroid ataupun dan juga pyrethrin. Lambda cyhalothrin ada dalam karate dan juga Alica ZC, iaitu racun sentuh. Okey, beta cyflutrin tadi pun racun sentuh. Kemudian kita ada cypermethrin. Okey, cypermethrin ni ada juga dalam racun 505 bersama dengan chlorpyrifos daripada organophosphate 1B. Okey, cypermethrin juga racun sentuh. Okey, kemudian deltametrin. Okey, deltametrin ni racun sentuh juga. Contoh nama dagangan dia ialah Desis 250. Okey. Dan ni permetrin pun ada juga, cuma saya tak cari dia punya contoh racun lah. Okey.
Yang berakhir dengan trin semua ni dalam grup 3A, pyrethroid ataupun pyrethrin. Okey, kemudian kita akan pergi ke grup 4A, nicotinic acetylcholine receptor, NACHR, competitive modulators. Okey, 4A, neonicotinoid. Okey, neonicotinoids ni biasanya racun serap. Contoh yang pertama yang sahabat akan guna ialah acetamiprid. Dia punya ni ialah clipper. Okey, clipper. Dia racun serap. Okey, kemudian kita ada dinatofuran. Nama dia Oshin. Racun sentuh tanpa injection. Kemudian yang ketiga ialah imidacloprid. Okay. Imidacloprid ni ada dalam Solomon. Dia bersama dengan beta-cyclotrin tadi. Kemudian ada dalam Confidor. Imidacloprid ni dia racun serap translocated rapidly through plant tissue. Maknanya dia translaminar. Okay, imidacloprid ni. Kemudian seterusnya biasa sahabat akan guna thiamethoxam. Thiamethoxam ni ada dalam bahan aktif yang kedua dalam Alica ZC. Okey. Ini pun racun serap juga dan dia akan transport dalam, dia akan bergerak jugalah dalam tumbuhan. Okey, thiamethoxam racun serap juga. Sekarang ni kita berada dalam grup 6. Okey, grup 6 ni dia glutamic gate chloride channel allosteric modulators. Okey, grup 6 ini dia subgroup dia ivermectins ataupun malibimacin . Dan racun apa yang ada kat dalam ni biasanya sahabat akan guna abamectin . Contoh nama dagangan dia ialah Abincet 1.8 dan merupakan racun sentuh lah. Kemudian yang kedua emamectin benzoate. Dia punya nama dagangan dia Ematin. Racun sentuh dan juga translaminar. Ini yang biasa nombor 2 racun ni dalam grup 6. Okey. Dia punya kesan MOA tu sama. Dia akan menyebabkan lumpuh lah pada serangga ataupun kita panggil flaccid paralysis. Okey. Kemudian kita akan pergi ke grup 9. Okey, grup 9 yang warna biru yang nerve emasa ni yang warna biru macam ni. Okey, sahabat boleh rujuk kat sini lah. Okey, kita tengok 9B. Grup 9 ni chordotonal organ TRPV channel modulators. Okey. 9B yang subgroup dia pyridine azometine derivative. Okey. Kat dalam ni kita ada pymetrozine. Okey, pymetrozine dia punya racun dia lah plenum daripada Syngenta. Plenum dia racun serap, translaminar dan juga high mobility lah. Dia boleh bergerak melalui xylem dan phloem. Okey, 9B ni pymetrozine ni dia akan menghentikan nafsu makan serangga tersebut yang menyebabkan serangga itu kelaparan dan akan matilah. Okey, ini pymetrozine ni. Okey, kemudian habis untuk ini yang racun yang biasa saya gunalah. Biasa yang sahabat guna saya rasa. Yang ini yang untuk nerve and muscle. Kemudian kita akan pergi ke yang kedua lah. Yang kedua iaitu respiration. Respiration kita akan bermula dengan grup 12. Okey, inhibitors of mitochondrial ATP synthase. Okey. Inilah yang saya cakap tadi . Mitochondrial ni dia sel yang akan mengawal energi, tenaga ataupun kita panggil energi metabolisme yang akan dilepaskan dalam bentuk untuk proses yang lain lagi lah, proses selular yang lain lagi. Okey. Jadi dia akan merencatkan fungsi sel inilah. Okey, racun yang biasa sahabat guna A12A iaitu diaphanturon.
Okey, diafenturon ni dia punya jenama ialah Pegasus. Dia ialah racun sentuh dan translamina. Pegasus. Kemudian okey, C 12C, Propagate. Okey, Propagate ni racun sentuh juga. Jenama dagangan dia Omite. Okey, yang warna merah ni respiration lah. Dia seram bahagian yang boleh menyebabkan serangga kehilang dia punya energi, metabolism. Okey. Kemudian seterusnya kita pergi ke grup 13. Okey, grup 13 Uncouplers. Okay. Uncouplers oxidative phosphorylation via disruption of proton gradient. Okey. Yang ni pun dia akan memisahkan uncoupler ni dia akan memisahkan dipanggil proton gradient yang dihantar dalam sel serangga lah. Jadi isyarat tu tak sampai menyebabkan serangga akan jadi lumpuh lah. Okey. Dia punya grup dia ni adalah Pyros. Okey, racun dia yang biasa sahabat guna ialah clofenape. Ada dalam Akosu dan juga Awana 10SC. Dan dia juga racun sentuh dan ada juga fungsi racun serak dan translamina. Okey, dua ni saja yang untuk respiration. Seterusnya kita akan pergi ke MOA yang ketiga. Okey. MOA yang ketiga ialah growth. Ini biasanya kita akan gunakan dia punya development disruptor lah. Maksudnya perkembangan kepada peringkat telur larva, pupa, ataupun kita panggil molting proses. Bila serangga ni dia akan membesar, dia akan melalui proses yang kita panggil molting lah. Jadi kebanyakan racun serangga ini akan merencatkan chitin yang ada pada rangka luar serangga ataupun kita panggil exoskeleton yang terdiri pada chitin lah. Jadi chitin inhibitor ni maksudnya dia akan merencatkan keadaan chitin tu yang boleh menyebabkan exoskeleton tu menjadi lembut, lemah dan cacat lah. Okey. Kita akan tengok grup yang pertama ni untuk growth ni. Okay, kita tengok yang grup nombor 15, inhibitors of chitin biosynthesis affecting CHS1. Yang subgroup dia benzolureas. Okay, benzolurea ni biasanya sahabat akan guna clofluazuron. Okay, clofluazuron ni dia jenama dagangan dia Aaron 5.4. Ini racun sentuh dan juga ingestion lah. Dia akan mengawal pada peringkat telur dan larva. Okay. Baik, seterusnya kita akan pergi ke grup yang kedua, iaitu grup 16. Yang ni pun sama inhibitors of chitin biosynthesis type 1. Dan dia punya subgroup dia buprofezin. Okey, buprofezin ni racun dagangan dia azatin. Dia juga racun sentuh dan tindakan pada perut lah. Okey, ini peringkat growth lah. Kemudian kita ada grup 23. Okey, ini popular kat ni. Inhibitors of acetyl CoA carboxylase. Okey. Apa benda? Okey. Inhibitors of acetyl CoA carboxylase ni ataupun kita panggil ACCase. Okay, ACCase inhibitor ni dia akan menghalang biosintesis lemak
yang diperlukan untuk pembesaran dan perkembangan molting. Akan menyebabkan molting menjadi cacat dan tidak lengkap dan tidak matang. Kemudian dia akan matilah. Okey. Dia punya subgroup dia ialah tetronic and tetramide acid derivative. Okay, dan racun yang biasa sahabat guna ialah spiromesifen. Okay, spiromesifen ni ada dalam produk Bayer iaitu Oberon. Dia racun serap. Dan Oberon juga ada sekali bahan aktif abamectin daripada grup 6. Kemudian yang kedua ialah spirotetramide. Spirotetramide ni ada dalam Movento E. Okay. Ada juga racun serap yang boleh melalui flavon dan xylem. Kemudian Movento E juga ada dalam ada juga campuran imidacloprid. Okey. Okey, baik. Okey, jadi sahabat boleh cek lah racun apa yang sahabat guna. Okey, kat dalam ni dia ada macam-macam lah. Okey, sebagai kesimpulannya, yang pertama, sahabat perlu selang-seli bahan aktif daripada grup yang berbeza lah. Okey, sekurang-kurangnya grup yang berbeza. Okey, contohnya sahabat gunakan racun yang pertama, racun kedua, racun ketiga, kemudian barulah ulang balik dengan racun yang pertama. Itu yang dicadangkan lah. Okey, baik. Yang kedua, dos perlu ikut sukatan betul-betul lah. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sebab kalau terlebih ataupun terkurang akan menyebabkan serangga resistant pada racun yang kita guna. Okey, yang ketiga, sahabat boleh selang-seli antara racun serap dengan racun sentuh. Okey. Yang keempat, kalau nak selang-seli tu sekurang-kurangnya nombor yang berlainan lah. Contohnya 4, kemudian kita akan ambil 3, kemudian kita akan ambil 7, macam tu. Okay. Yang kelima, pastikan MOA, mode of action, tindakan racun yang berbeza lah. Maksudnya racun yang kita pilih nak guna tu terdiri daripada nerve and muscle, kemudian respiration, kemudian growth. Okay. Yang keenam, serangga apa yang kita nak target. Okey, bersayap ataupun tidak bersayap. Gunakan racun sentuh ataupun racun serap lah. Kalau yang bersayap tu guna racun serap lah. Kalau yang tak bergerak macam tritip tu kita boleh guna white oil ataupun racun sentuh lah. Kemudian kita akan gilir pula dengan racun serap lah. Okey, dan yang ke-7, okey, pilihlah racun yang mempunyai 2 bahan aktif. Biasanya 2 bahan aktif ni dia syarikat racun tu dia akan dah pilih dah grup yang berlainan biasanya. Okey. Contoh jenama dia Oberon, Solomon, Alica, Movento E. Itu semua ada 2 jenis bahan aktif. Dan yang ke-8, sahabat boleh tengoklah, jenguk-jenguk kat kebun sebelah. Kalau dia guna just satu jenis je racun, sahabat jangan guna racun yang dia guna. Contohnya AI lah, bahan aktif yang dia guna. Sebab kemungkinan serangga dah jadi resistant dah. Jadi sahabat perlu gunakan bahan aktif yang berbeza daripada yang digunakan. Okey. Okey, untuk penggiliran sahabat juga boleh ambil daripada grup 23. Kemudian yang kedua ambil grup 4A yang dicampur dengan 3A. Dan yang ketiga grup yang ke 13. Okey. Okey, selain itu sahabat boleh semaklah bahan aktif yang ada pada racun yang sahabat dah miliki, supaya tidak ada racun yang mempunyai bahan aktif yang sama, jenama yang lain tapi bahan aktif yang sama. Okey. Baik, setakat ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.